Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi untuk meneruskan kesinambungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Kali ini kita akan meneliti pula buku teks pada muka surat 38 dan juga buku aktiviti pada muka surat 44 dan 45. Kedua-duanya buku jilid 2. Cikgu harapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Kalau anak-anak sudah bersedia, jom kita mulakan pelajaran kita hari ini. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat menggunakan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, elok kalau kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kita lihat info bahasa yang terdapat pada muka surat 38. Jom. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek sebagai penyambut. Maksudnya di sini, kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang memerlukan satu kata nama yang bertindak sebagai objek ataupun penyambut. Contohnya seperti menyembur kabut. Sekiranya kita menyebut perkataan menyembur tetapi tidak ada objek di belakangnya, yaitu kabut, kita tak tahu apa maksud menyembur. Tertanya-tanya kita, menyembur apa? Menyembur racunkah? Kabutkah? Airkah? Ya, jadi perkataan ataupun objek yang ada di belakang itu yang bertindak sebagai penyambut, dan kebiasaannya objeknya adalah kata nama. Contoh yang diberikan juga memegang mikrofon. Kalau memegang sahaja, banyak benda yang boleh kita pegang. Pegang tangan, pegang buku, pegang pen. Tetapi yang dijelaskan penyambutnya, objeknya mikrofon, memegang mikrofon untuk bercakap, untuk berucap. Okey. Manakala secara mudahnya boleh kita katakan bahawa kata kerja aktif transitif tidak akan difahami maksudnya apabila tidak ada objek di belakang kata kerja itu. Manakala kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Dan kata kerja aktif tak transitif ini dibahagikan kepada dua, iaitu tanpa pelengkap dan juga berpelengkap. Kita lihat contoh kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Petugas itu baru tiba. Dah tak perlu pelengkap. Siap. Kita faham dah. Tiba. Dah sampai dah tu. Manakala kata kerja tak transitif berpelengkap, contohnya keadaannya beransur pulih. Beransur semakin pulih. Kata adjektif yang disediakan. Dan biasanya pelengkapnya adalah kata adjektif. Sebenarnya tajuk ini telah pun kita bincangkan dalam video-video cikgu yang terdahulu. Cuba kamu scroll balik cari video cikgu dengan tajuk kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. Baik, kita lihat buku teks pada muka surat 38. Kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Semburan kabut mesra alam. Kita baca bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan, semburan kabut untuk membasmi nyamuk Aedes akan kami lakukan di kawasan perumahan ini. Ada dua perkataan yang berbeza warnanya. Yang pertamanya membasmi, yang keduanya nyamuk. Membasmi adalah kata kerja transitif
yang memerlukan objek, manakala nyamuk bertindak sebagai objek ataupun penyambut. Kalau membasmi, kita tertanya-tanya, membasmi apa? Membasmi nyamuk. Baik, kita sambung lagi. Usahlah bimbang tentang keselamatan bahan yang digunakan. Kami menggunakan bahan semburan yang diperbuat daripada minyak masak terpakai. Perkataan menggunakan diletakkan warna merah yang menggambarkan itu ada kata kerja aktif transitif, memerlukan objek. Apa objeknya? Bahan semburan. Sebab kalau setakat menggunakan, kita tak tahu apakah maksudnya. Menggunakan apa? Ya? Okey. Minyak tersebut telah kami proses dengan kaedah bioteknologi. Dah kita sebut dulu kan, bioteknologi. Okey. Dah kita belajar akan tentang bioteknologi sebelum ini. Okey. Sambung lagi. Okey. Perenggan seterusnya. Selain itu, bahan semburan tersebut tidak mempunyai kesan sampingan terhadap alam sekitar. Mempunyai adalah kata kerja aktif transitif, di mana objek ataupun pelengkapnya adalah kesan sampingan. Pencemaran udara dapat dikurangkan kerana semburan kabut tidak mengeluarkan bau busuk. Mengeluarkan adalah kata kerja aktif transitif, manakala bau busuk adalah objek ataupun pelengkap. Kesannya, alam sekitar menjadi bersih. Menjadi adalah kata kerja aktif tak transitif, manakala bersih merupakan pelengkapnya ataupun penerangannya sahaja. Para penghuni diminta keluar dari rumah ketika penyemburan dijalankan. Keluar adalah kata kerja aktif tak transitif yang tidak memerlukan pelengkap. Keluar, kita tahu keluar, bukan masuk, keluar. Okey, kita sambung lagi. Pastikan tingkap dan pintu rumah tidak bertutup. Juga kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Bertutup, dah tahu tutup. Tak terbuka, tertutup. Tuan-puan hanya dibenarkan berdiri di luar rumah sehingga keadaan beransur pulih. Berdiri adalah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap, dan juga beransur pulih adalah kata kerja aktif tak transitif yang berpelengkap, iaitu lengkapnya adalah pulih, kata adjektif. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang kita bincangkan ini, dan cuba kamu baca, kamu teliti, lihat perlahan-lahan supaya kita dapat memahami dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Sekarang kita lihat lembaran kerja yang terdapat pada muka surat 44 dan 45. Pada muka surat 44, bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Gambar yang ditunjukkan adalah gambar tentang amalan menyayangi alam di sekolah. Perkataan yang diberikan adalah mematikan. Mematikan switch lampu. Menjimatkan, menjimatkan penggunaan air. Membawa apa tu? Bekas makanan. Menaiki apa? Menaiki bas. Menunggang apa? Menunggang basikal. Menanam, tanam apa? Tanam pokok. Okey, ada di antara kata kerja yang diberikan ini adalah kata kerja aktif transitif dan ada juga kata kerja aktif tak transitif. Coba kita lihat bagaimanakah kita nak membina ayat satu persatu berdasarkan gambar dan juga perkataan yang diberikan. Gambar yang pertama, mematikan. Untuk ayat yang pertama, kita letakkan sahaja satu watak. Mungkin Nabila.
Nabila mematikan apa? Switch kipas angin sebelum untuk ayat yang pertama cikgu bagi dulu. Sebelum keluar dari kelas. Ayat yang kedua. Untuk ayat yang kedua, kata kerja yang diberikan adalah menjimatkan. Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Kita perlu sentiasa tambahkan kata kerja aktif tak transitif tadi dan juga letakkan satu pelengkap di belakangnya. Jimatkan apa agak-agak? Sambungkan. Okey? Okey. Yang ketiga, membawa adalah kata kerja aktif transitif yang memerlukan objek di belakangnya. Letaklah satu watak. Mungkin Suzy ke? Ya, Suzy membawa dia bawa apa tu? Selalunya kalau kita bawa nasi, bawa air pergi ke sekolah tu dipanggil apa? Tulis perkataan itu. Membawa ke mana? Ke kantin. Tambah cari perkataan sendiri. Kalau tak tahu tanya mak, tanya ayah, tanya abang, kakak ya. Okey. Berikutnya gambar bas menaiki. Kata kerjanya, kata kerja aktif transitif memerlukan objek. Jadi objeknya sudah tentulah bas. Letakkan satu nama watak ataupun murid-murid boleh. Cikgu letakkan di sini Ahmad. Ahmad menaiki untuk ke tambah. Ya. Sudah. Yang kelima, menunggang. Kata kerjanya menunggang adalah kata kerja aktif transitif yang memerlukan objek. Yang ditunggang itu adalah objek. Apa tu? Betul, basikal. Jadi, bolehlah kita letakkan satu nama watak. Saiful mungkin. Saiful menunggang bersama letaklah nama orang pun boleh ataupun nak letakkan rakan-rakannya pun boleh. Baik. Okey. Gambar yang keenam, kata kerjanya menanam. Ramai yang menanam tu di sekolah rasanya. Jadi, kita bolehlah membina ayatnya seperti ini. Murid-murid tahun 3 bijak menanam pelbagai jenis sayur di kebun sains. Untuk ayat ke-6 ni cikgu bagi lengkap. Kalau kamu nak ubah pun boleh ubah. Cikgu sekadar memberi panduan sahaja untuk kamu. Tak perlulah kamu salin bulat-bulat apa yang cikgu katakan. Okey, dah selesai. Kamu tulis bagi cantik nanti. Dan kita nak beralih ke muka surat berikutnya, iaitu dalam buku aktiviti muka surat 45, aktiviti 6, lengkapkan ayat dengan kata kerja aktif tak transitif. Bergembira di zoo. Alia dan rakan-rakannya ke Zoo Johor. Zoo ini menggunakan teknologi mikro untuk merawat pencemaran di kawasannya. Ada istilah tentang teknologi mikro. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi mikro? Teknologi mikro adalah teknologi yang menggunakan makhluk kecil yang terdapat di sekeliling kita dan terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar. Mereka tinggal di air, tanah dan di udara. Tubuh manusia adalah rumah bagi berjuta-juta mikrob ini. Seperti dah lalulah. Jadi kalau kamu nak penerangan lebih jelas, bolehlah kamu melayari internet ataupun merujuk buku-buku rujukan yang lain. Okey, kita kembali ke buku teks. Baik, kita teruskan pembacaan kita. Dengan teknologi mikro, air kolam jernih. Ikan dapat apabila air kolam jernih, ikan dapat apa? Apa dia? Cari perkataan yang sesuai untuk kamu lengkapkan perkataan di situ ya. Okey. Gambar yang kedua, murid-murid, lihat di sana. Air kolam bersih, gajah suka.
Gajah buat apa tu? Separuh daripada badannya sudah berada di dalam air. Ataupun dia menggunakan belalainya untuk siram air ke atas kepalanya. Dia buat apa tu? Kamu ada dua perbuatan yang dilakukan oleh gajah tu. Jadi kamu boleh pilih mana-mana jawapan yang sesuai. Cikgu tak nak bagi jawapan. Kamu cuba fikir-fikir sendiri. Ayat gambar yang ketiga. Pokok berdahan rendang. Pokok berdahan rendang. Monyet boleh? Apa dia? Pegang pokok, ayunkan badannya tu. Kamu cari perkataan yang sesuai. Kata kerja aktif tak transitif. Berikutnya, kehidupan di sini selesa. Kandang orang utan bersih. Lihat di sana. Orang utan sedang. Okey, kamu tambah ya. Berikutnya lagi. Udara di sini segar dan tiada bau. Lihat burung itu sedang. Burung. Tambah. Letakkan. Dan akhir sekali, cuba lihat di sana. Pokok yang subur menjadi tempat burung hantu. Burung hantu buat apa tu? Duduk di atas dahan, merenung tengok orang. Ya? Macam kita lah, bila kita dah belajar sekejap, lepas tu kita buat apa? Sebelum kita belajar balik. Itulah yang dilakukan oleh burung hantu tu. Ya, lengkapkan jawapan kamu. Okey. Dah selesai pun. Jadi minta kamu siapkanlah dua latihan yang cikgu berikan hari ini. Muka surat 44 dan 45. Dan kembalikan bukti bahawa kamu telah menjawab tugasan yang telah cikgu berikan. Okey? Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.